saya Masya Syakira binti Muhammad Al-Wahid. Saya Wanita Bersih. Nama saya Musa. Nama saya Nuratika binti Muhammad Fauzi. Nama saya Mumtaz Nabihah binti Nasruddin. Nama saya Siti Izzani binti. Nama saya Nazatul Syahira binti Musa. Nama saya Muhammad Nur Izzuddin Idris, boleh panggil saya Muhammad. Jadi, saya akan memulakan perbincangan ini dengan mengutarakan isi yang pertama, iaitu untuk menjadi seorang pembidato yang baik, kita haruslah mempunyai topik yang menarik. Topik yang menarik ni contohnya adalah seperti isu-isu semasa. Contohnya, kita masih ingat semasa PRU, Pilihan Raya Umum 13 dulu, takkanlah bila masa tu politik yang menjadi perbincangan, tapi kita bagi talk pasal fashion. Macam tak masuk akal dan rasanya macam tak akan ada orang yang nak dengar sebab pada waktu itu pilihan raya umum menjadi topik perbincangan masyarakat. Jadi seterusnya saya akan menyerahkan kepada panel yang seterusnya. Bagi saya dalam menjadi pembidato yang baik, seorang pembidato itu mestilah membuat persiapan yang rapi dalam segala aspek. Salah satunya adalah mempunyai persiapan yang baik supaya tidak mengganggu ucapan yang akan disampaikan. Sebelum untuk menjadi pembidato yang baik, sepatutnya kita kena sediakan teks ucapan yang baik dan lengkap lah. Sebab bila kita nak menggunakan pembidato tu, kalau kita hafal lagi nampak profesional. Mungkin kalau dalam pertandingan kita boleh benda tu boleh jadi satu, boleh dapat markah lebih. So kalau kita tak hafal, kita baca sikit, benda tu mengganggu kelancaran majlis tu. Selain itu, sebelum kita nak join, contoh kalau kita nak join competition pidato ni, kita seharusnya bagi persembahan yang menggunakan gaya persembahan yang sesuai. Contohnya kita guna gaya bahasa yang sesuai. Kita mungkin boleh memakai baju yang formal dan kemas. Itu saja. Menjadi seorang pembidato yang baik, kita haruslah mempunyai gaya penyampaian yang baik. Contohnya kita perlu berucap dengan penuh semangat dan yakin supaya kita boleh menarik orang lain untuk mendengar pidato yang kita sampaikan. Selain itu, kita juga perlu menggunakan intonasi yang berbeza. Contohnya bila kita bicara tentang keadaan yang sedih, kita perlu menggunakan intonasi yang rendah. Kiranya kita ingin memberitahu tentang sesuatu yang agak ini, kita perlu menggunakan intonasi yang tinggi. Seterusnya, kita perlu menghafalkan jenis muka yang berbeza. Contohnya, bila kita berpidato, kita perlu menggunakan jenis muka yang berbeza supaya orang lain lebih tertarik untuk mendengar pidato yang kita sampaikan. Dan seterusnya, kita perlu menyertakan sesuatu yang istimewa seperti lawak jenaka supaya orang lain tidak bosan dan mengantuk bila mendengar pidato yang kita sampaikan. Sementara itu, kita juga kena kenali urutan ataupun hujan dengan tertib. Bagi membantu penonton anda, kita mesti berangkat ikut langkah dan frasa yang lebih bermakna. Jangan terjah seterusnya untuk penonton anda, kerana penonton anda tidak memahami. Kita mesti jelaskan kepada penonton hujah-hujah anda. Lepas itu, kita juga boleh gunakan bahasa yang lebih menarik. Contohnya, dalam mengharungi arus mobilisasi dan modernisasi berbagai rintangan yang terpaksa dihadapi. Berbanding dengan ini, berbagai rintangan yang terpaksa dihadapi. Jadi kita boleh compare, kita boleh banding kata yang mana yang lebih sesuai untuk digunakan kepada mobilisasi. Dan kita mesti cakap dengan pendek dan yang mudah dan mudah dipahami oleh penonton.
pendapat saya untuk menjadi pembicara yang baik, pembicara ini haruslah selalu mendengarkan soalan dan kena pasti pemikiran penonton. Soalan yang ditanyakan oleh pembicara ini boleh melibatkan penonton antara secara aktif dan dalam perbualan. Berbanding penonton yang lebih bersikap pasif, mereka selalu hanya menunggu jawaban. Oleh itu, melalui bertanya soalan, kamu boleh menyesal mereka mengeluarkan ide masing-masing. Kesannya, mereka secara kreatif akan biasa memberikan aktivitas antara bergerak ke arah kesimpulan. Mereka akan mengucapkan kesimpulan sendiri dengan cara yang pasti menjamin pulangan. Selain itu, pembicara juga boleh menggunakan perbandingan, analoginya dan metafora. Setiap kali pembicara boleh setiap kali menggunakan konsep-konsep yang baru dan cari itu analoginya yang sesuai. Ini boleh membantu pendengar lebih memahami apa yang pembicara tidak disampaikan, dan jadilah logika dan menjadi lebih logika. Bagi pendapat saya, untuk menjadi seorang pembicara yang baik, seorang pembicara itu haruslah menitik beratkan aspek kesihatan dia. Hal ini kerana jika seorang pembicara itu dijumpa sakit seperti sakit tekak, demam atau sebagainya, hal ini akan mengganggu kelancaran pembicara. Jika seorang pembicara itu sakit tekak, batuk atau sebagainya, ini akan mengganggu kelancarannya. Yang paling utama bagi seorang pembicara ialah kelantangan suara dia. Jika suara pembicara itu sakit tekak, ini akan mengganggu fokus dia untuk menyampaikan input penting kepada pendengar semua. Terima kasih kepada Yanita. Seterusnya adalah selain daripada itu, antara ciri-ciri untuk menjadi pembicara yang baik ialah kita harus memberikan kesimpulan dan penutup yang bermakna. Untuk pembicara yang baik, pertama sekali kita kena ada vocab yang tinggi. Walaupun kita sebenarnya ragu-ragu dengan kita punya isi, tapi vocab tinggi untuk meyakinkan lagi para pendengar. Keduanya, bila kita nervous, kita jangan cakap terlaju. Tangan kalau macam menggigil, kita kena gerakkan tangan supaya bila kita tegak je kita akan sedikit shake. Seterusnya, waktu akhir ayat tu kan berlaku ada permulaan, isi dan akhir kan. Kemudian waktu akhir tu kita kena menekankan lagi tajuk pidato kita untuk menaikkan semangat penonton. Yang seterusnya ciri pidato yang terbaik adalah dari segi emosi. Pidato ni kalau dia nak sampaikan pidato dia secara berkesan, dia haruslah kawal emosi dia. Kalau dia sedang sampaikan sesuatu yang sensitif, dia harus menjadi orang profesional supaya perkara yang sensitif itu tidak mengganggu apa yang maklumat yang dia nak sampaikan. Kalau seorang pidato tu juga dia sedang ada masalah yang di luar atau persekitaran dia perlu juga kawal perasaan supaya apa yang dia nak sampaikan tu dapat disampaikan dengan cara yang sesuai dan lancar. Assalamualaikum. Salah satu ciri lah yang saya ambil iaitu kepercayaan pada diri sendiri. Apabila kita percaya pada diri sendiri, apa saja kita boleh teruskan. Kadang dibahas di hadapan individu, kumpulan ataupun organisasi. Sebagai contoh, seorang yang tidak pernah bercakap di hadapan publik atau orang ramai, dia akan merasa gugup. Tapi dia akan simpan dalam diri dia perasaan takut. Aku kurang mahir ni dalam bidang ni. Mana kata sikap-sikap jenis macam tu kurangkan daripada diri kita. Jadi kita percaya pada diri sendiri bahawa aku boleh. You can do it.
Teruskan. Jadi saya just nak bagi kesimpulan pada topik kami ini iaitu bagaimana menjadi peminat yang baik. Jadi yang pertama, memilih topik yang sesuai. Tidak terlalu berat dan menggunakan bahasa yang mudah. Yang kedua, membuat persiapan rapi dari segala aspek, iaitu aspek teks ucapan, penampilan, emosi dan kesihatan. Yang ketiga, membuat banyak latihan sebelum majlis sebenar berlangsung.